Ini adalah sebuah kisah tentang keajaiban yang terhasil daripada ikatan yang merentasi sempadan dan semangat ketukangan Malaysia. Yang boleh menyelamatkan mereka hanyalah Malaysia. Peluang untuk hidup adalah 0%. Tolonglah berputus asa sekarang. Ini adalah hukuman yang terlalu kejam yang diberikan oleh institusi perubatan paling maju di Amerika Syarikat. Kaedah untuk menyelamatkan anak kembar itu tidak wujud di mana-mana pun di dunia. Betul. Sehinggalah mereka menemui sebuah bengkel usang di sudut Puchong, Selangor. Yang mencabar pembedahan sukar yang telah dikalahkan oleh teknologi tinggi ialah seorang sifu tua yang degil. Senjatanya ialah sebatang jarum yang lebih halus daripada sehelai rambut, hasil air tangannya sendiri. Mengapakah hanya kemahiran dari sebuah bengkel di Malaysia yang comot dengan minyak gris mampu mengubah kemustahilan Amerika menjadi kenyataan? Musim sejuk di New York. Angin dingin yang menggigit bertiup dari langit kelabu. Pencakar langit Manhattan berdiri megah seperti batu nisan yang dingin. Orang-orang yang hidup di bawah bayang-bayang menara gergasi ini kelihatan seolah-olah sentiasa dikejar sesuatu, berjalan tergesa-gesa. Bandar ini menyambut musim Krismas, dihiasi dengan lampu-lampu yang gemerlapan. Namun, cahaya itu kadangkala menyilaukan mata dengan kejam, menjadikan bayang-bayang mereka yang kesunyian semakin gelap dan pekat. Jessica Davis memerhati jalanan yang sibuk dari tepi tingkap sebuah kafe. Tangannya, walaupun dilapisi sarung tangan tebal, dengan lembut membalut perutnya. Di dalamnya, walaupun masih terlalu kecil untuk dilihat dengan mata kasar, terdapat 2 nyawa yang sedang membesar. Pada usia 38 tahun, selepas melalui rawatan kesuburan yang menyakitkan selama 5 tahun dan perasaan kehilangan yang mendalam, akhirnya dia mengandung anak kembar. Sebagai seorang penulis buku kanak-kanak, dia telah memberikan impian kepada ramai kanak-kanak. Tetapi impian untuk memeluk anaknya sendiri sentiasa menjadi keinginan yang tidak tercapai di dalam hatinya. Oleh itu hari ini, apabila kandungannya mencapai 20 minggu yang dikenali sebagai tempo stabil, sepatutnya menjadi hari yang ceria baginya dan suaminya Michael, seperti perarakan kemenangan. Jessica, jom, kata Michael sambil menolak pintu kedai yang berloceng. Sebagai seorang pengurus projek di sebuah syarikat IT, dia biasanya seorang yang tenang dan sabar. Tetapi hari ini, matanya bersinar dengan harapan seperti seorang remaja. Mereka berpegangan tangan. Dalam kesejukan yang boleh membekukan segalanya, mereka melangkah maju, hanya berbekalkan harapan yang hangat. Selepas ini, mereka akan ke hospital untuk melihat keadaan kesihatan si kembar melalui imbasan ultrabunyi. Kemudian, pada waktu malam, mereka merancang untuk meraihkannya secara kecil-kecilan di sebuah restoran yang telah ditempah. Kebahagiaan adalah sesuatu yang stabil dan dapat dirasai kesinambungannya. Mereka berdua amat meyakini hal ini. Hospital University di tengah Manhattan berbangga dengan peralatan perubatan yang tercanggih di dunia. Bilik menunggu pesakitnya kelihatan sophisticated seperti lobi hotel mewah, menjaga privasi, tetapi suasana di dalamnya terasa dingin dan tidak berperasaan, menolak sebarang kemesraan. Apabila nama mereka dipanggil, mereka masuk ke bilik pemeriksaan dan disambut oleh dokter mereka, Dr. Smith. Dia seorang dokter yang sangat cekap, dengan bayaran yang mahal, tetapi sikapnya dalam merawat pesakit sangat formal, seolah-olah menganggap pesakit sebagai sebahagian daripada data rekod perubatan. "Bagaimana keadaan awak?" tanya Dr. Smith, matanya tidak beralih dari skrin komputer. Jessica melaporkan bahawa pendarahan ringannya telah berhenti dan kegembiraannya kerana mula merasakan pergerakan janin. Doktor itu hanya mengangguk acuh tak acuh dan mula menyediakan pemeriksaan ultrabunyi. Gel sejuk disapu pada perutnya dan alat pengimbas meluncur di atas kulitnya. Image seperti hingar muncul di skrin. Sepatutnya, selepas ini akan kelihatan 2 bayang-bayang kecil. Namun, suasana di dalam bilik itu membeku pada saat berikutnya. Doktor yang mengendalikan pengimbas itu menghentikan pergerakannya, dahinya berkerut. Degupan jantung yang kuat dan bertenaga yang sepatutnya kedengaran dari pembesar suara tidak muncul. Sebaliknya, hanya bunyi bising yang tidak teratur kedengaran. Naluri Jessica berdebar kencang. Ada sesuatu yang tidak kena. Michael juga mencondongkan badannya, merenung wajah dokter itu. "Doktor, ada masalah ke?" Dr. Smith meletakkan alat pengimbas dan memusingkan kerusinya menghadap mereka. Wajahnya tidak menunjukkan simpati atau kesedihan, hanya keseriusan seorang hakim yang mengumumkan fakta yang tidak dapat diubah. Malangnya, keadaan sangat kritikal. Doktor itu mula menerangkan dengan nada yang rata. Twin-to-twin transfusion syndrome, TTTS.
Ia adalah satu keadaan yang berlaku pada kembar monokorionik di amniotik, di mana saluran darah di dalam plasenta bersambung, menyebabkan darah mengalir secara berlebihan dari satu janin ke janin yang lain. Janin yang kehilangan darah akan mengalami tumbesaran terbantut, manakala janin yang menerima terlalu banyak darah akan mengalami kegagalan jantung. Kes Jessica telah berkembang terlalu cepat dan telah mencapai tahap keempat, yaitu tahap akhir. Lebih teruk lagi, salah satu janin didapati mempunyai kecacatan jantung yang serius. Jika kehamilan ini diteruskan, kebarangkalian degupan jantung kedua-duanya akan terhenti dalam masa beberapa hari adalah melebihi 90%. Ia juga akan mendatangkan risiko kegagalan jantung dan komplikasi kepada Puan Jessica sendiri. Fikiran Jessica menjadi kosong. Degupan jantung akan terhenti dalam masa beberapa hari, dia tidak dapat memahaminya. Baru sebentar tadi dia sedang memikirkan nama untuk anak-anaknya, bimbang tentang warna kertas dinding bilik bayi. Michael, dengan suara yang bergetar, bertanya, "Tak bolehkah kita lakukan pembedahan? Saya dengar ada pembedahan laser untuk membakar saluran darah itu." "Biasanya boleh, tetapi kali ini sudah terlambat. Keadaan janin terlalu teruk. Walaupun pembedahan dilakukan sekarang, kadar kelangsungan hidup hampir sifar. Malah, sifat invasif pembedahan itu hanya akan mendedahkan si ibu kepada bahaya." Dr. Smith mengeluarkan satu dokumen dari lacinya. Ia adalah dokumen yang terlalu biasa dilihatnya, tetapi sesuatu yang tidak mahu dilihat oleh mana-mana pesakit. Borang persetujuan untuk menamatkan kehamilan. Doktor itu menolak dokumen itu ke hadapan mereka. Dari sudut perubatan, pilihan yang paling rasional pada peringkat ini adalah untuk menggugurkan kandungan. Keutamaan harus diberikan kepada keselamatan si ibu. Rasional. Perkataan itu menghiris hati Jessica seperti pisau tajam. Atas nama rasional, nyawa-nyawa kecil ini akan dikorbankan. Dia memeluk perutnya. Masih terasa hangat. "Mereka benar-benar ada di sini." Kata-kata dokter itu kedengaran seolah-olah dia sedang melupuskan mesin yang rosak. Pengurusan risiko, strategi litigasi, kecekapan. Wajah dingin sistem perubatan Amerika menampakkan taringnya, menekan mereka ke sudut. "Jangan bergurau." Michael menghentak meja dengan marah. Ini kali pertama lelaki yang biasanya lemah lembut itu menunjukkan kemarahan sedemikian. "Kami datang ke sini bukan untuk kehilangan anak-anak kami. Walaupun hanya ada 1% kemungkinan, kami mau mencubanya." "Bukankah itu kerja kamu?" "Encik Davis, emosi tidak akan mengubah keadaan. Sila terima hakikat," kata Dr. Smith tanpa terkesan. Dia hidup dalam dunia kebarangkalian, tidak mengambil kira faktor tidak menentu seperti keajaiban. Jessica menggelengkan kepalanya sambil menangis. "Saya takkan tanda tangan." "Sama sekali tidak." Mereka bergegas keluar dari bilik pemeriksaan seolah-olah melarikan diri. Di koridor, kelihatan kelibat wanita hamil lain yang kelihatan bahagia. Syurga dan neraka hanya dipisahkan oleh dinding yang nipis. Apabila mereka keluar dari hospital, salji mula turun. Lampu-lampu bandar yang berkelipan kini kelihatan seperti ilusi yang kejam. Di tangan mereka, bukan lagi harapan untuk masa depan, tetapi hanya kepingan plumbum berat yang bernama keputusasaan. Setibanya di apartemen, suasana sunyi sepi. Di atas meja ruang tamu, berselerak barangan bayi yang sehingga semalam menjadi simbol harapan. Jessica rebah di atas katil, menangis teresak-esak, sehingga air matanya kering. Hakikatnya tidak akan berubah. Nyawa-nyawa kecil di dalam perutnya sedang menghitung detik terakhir. Fakta ini membuatkan hatinya pedih. Sementara itu, Michael mengurungkan diri di dalam bilik kerja, mengetuk papan kekunci komputer dengan panik. Sebagai seorang jurutera IT, senjatanya adalah keupayaan mengumpul maklumat dan sifat degil yang tidak mahu mengaku kalah. Dia tidak percaya dengan kata-kata Dr. Smith tentang hampir sifar. Jika bukan sifar, pasti ada harapan di suatu tempat. Hospital-hospital di seluruh Amerika, institusi pakar di Eropa, jurnal perubatan terkini. Dia menyelam ke dalam lautan internet yang luas, terus mencari seperti seorang pencari emas. Pukul 2 pagi. Di dalam bilik yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya skrin, tangan Michael berhenti. Matanya merah, walaupun dipenuhi keletihan, kini tertumpu pada satu titik di skrin. Dia telah menemui sebuah artikel lama yang diterbitkan dari sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara, Malaysia. Penulisnya ialah seorang doktor Malaysia bernama Dr. Arman Saleh. Artikel itu merekodkan bagaimana dia telah menyelamatkan janin dalam kes yang sama teruknya dengan Jessica menggunakan kaedah pembedahan yang unik.
Tetapi yang paling menarik perhatian Michael bukanlah kejayaan perubatan itu, tetapi satu petikan aneh dalam laporan berkaitan. Pembedahannya menjadi mungkin kerana jarum pembedahan ultra halus yang hanya boleh ditempa di sebuah bengkel lama di Puchong, Selangor. Bengkel lama, perkataan kuno yang kedengaran bertentangan dengan teknologi canggih. Michael membesarkan gambar yang disertakan dalam laporan itu. Terdapat seorang dokter dengan wajah serius, dan di sebelahnya berdiri seorang lelaki tua yang memakai pakaian kerja yang comot dengan minyak, dengan senyuman berkedut di wajahnya. Latar belakangnya adalah kepingan logam yang bertimbun dan mesin-mesin usang yang seolah-olah boleh dihidu bau minyaknya. Ia langsung tidak kelihatan seperti tempat di mana alat berketepatan tinggi untuk menyelamatkan nyawa dicipta. Namun, jarum di tangan lelaki tua itu, walaupun melalui gambar kelihatan memancarkan cahaya yang halus dan tajam. "Jessica!" Michael bergegas ke bilik tidur, menggoncang bahu istrinya. Jessica mengangkat kepalanya dengan lemah, memandang suaminya. "Saya dah jumpa. Di Malaysia." "Di Malaysia?" "Malaysia? Kemungkinan yang kita cari ada di seberang dunia." Michael menunjukkan skrin itu dengan teruja. "Malaysia, sebuah negara yang bahasanya tidak difahami, budayanya berbeza. Sebuah negara yang jauh, tetapi di sana, nampaknya ada sekumpulan orang yang tidak menapis kehidupan berdasarkan sistem atau kebarangkalian, tetapi bertindak mengikut prinsip yang berbeza." Jessica merenung lelaki tua di skrin. Senyuman itu amat berbeza dengan topeng dingin Dr. Smith. Ia adalah senyuman yang membuatkan seseorang merasakan kehangatan. "Tapi, sempatkah? Badan saya dah. Saya akan hubungi mereka segera. Ada perbezaan masa. Di sana sepatutnya waktu petang sekarang. Kita mesti cuba." Michael tanpa teragak-agak mencapai telefon. Nada dering panggilan antarabangsa bergema di dalam bilik yang sunyi. Ia adalah satu-satunya isyarat bantuan yang dihantar oleh pasangan suami istri yang berada di ambang keputusasaan kepada dunia. Salji di luar semakin lebat, tetapi di dalam hati mereka, sebutir cahaya yang malap tetapi tidak akan padam telah dinyalakan. Puchong, Selangor. Sebuah pekan yang tidak jauh dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia, pernah dikenali sebagai pusat perindustrian pembuatan, jantung yang menyokong kebangkitan ekonomi Malaysia dari bawah. Namun kini, apabila berjalan di lorong-lorongnya, tidak lagi kedengaran bunyi mesin yang sibuk seperti dahulu. Ditelan oleh arus peredaran zaman, banyak kilang telah ditutup. Sebagai gantinya, bangunan pangsapuri yang tidak berjiwa dan tempat letak kereta berbayar tumbuh seperti cendawan selepas hujan. Dalam pemandangan yang berubah ini, seolah-olah dilupakan oleh zaman, terdapat sebuah bengkel zinc usang yang berdiri tegak. Cat di dinding luarnya telah mengelupas. Papan tanda yang usang hampir tidak dapat dibaca, tetapi masih menunjukkan namanya, Kejuruteraan Emas Kota. Atap zincnya, yang terdedah kepada cuaca, telah bertukar menjadi warna merah karat. Pintu besi bergelung di pintu masuk bengkel itu akan mengeluarkan bunyi seperti rintihan setiap kali dibuka dan ditutup. Namun, sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam bengkel yang suram itu, seseorang akan mendapati suasana di dalamnya padat. Bau unik campuran minyak dan besi telah meresap ke dalam lantai, peluh dan sejarah berdekad-dekad, serta bunyi putaran mesin pelarik yang berirama, mengisytiharkan bahawa tempat ini masih merupakan medan perang yang aktif. Pemilik bengkel, Wong Tian Chai, yang lebih dikenali sebagai Uncle Wong, sedang duduk membongkok di hadapan mesin pelarik universal kesayangannya. Pada usia 74 tahun, badannya telah mengecil, tetapi kedua-dua tangannya yang memegang tuil itu, seperti pokok tua yang berlingkar, buku jarinya kasar dan luar biasa kuat. Hujung jarinya penuh dengan parut yang tidak terkira dan kotoran minyak yang tidak akan hilang. Itulah pingat kehormatannya hasil bergelut dengan logam selama lebih separuh abad. Dengan mesin pelarik CNC, kawalan berangka komputer terkini, sesiapa sahaja boleh menghasilkan produk yang sama dengan hanya memasukkan program. Dengan menekan satu butang, pemprosesan dalam unit mikrometer boleh dilakukan, tetapi bengkel Uncle Wong hanya mempunyai mesin-mesin lama yang bergantung pada gerak hati dan kerja tangan tukang. Walaupun begitu, ada sebabnya mengapa tugasan sukar yang ditolak oleh syarikat-syarikat besar akhirnya sampai ke bengkel kecil ini. Hanya tukang mahir seperti Uncle Wong yang dapat membaca kerena logam yang tidak dapat difahami oleh mesin dan memberikan kehangatan yang tidak dapat ditunjukkan oleh angka. "Uncle Wong, sibuk lagi?" Pintu besi bergelung berbunyi berderit ditarik ke atas. Bersama dengan cahaya senja, seorang lelaki melangkah masuk. Tanpa menoleh, Uncle Wong,
dengan mata yang tajam tertumpu pada logam yang berputar, menjawab, "Dr. Arman, awak ni, masuk tak bagi salam." Yang masuk ialah Dr. Arman Saleh. Sebagai pakar dalam bidang rawatan janin yang terkemuka di Malaysia, dia seorang yang aneh kerana sering berkunjung ke kawasan bengkel seperti ini. Dia tidak memakai pakaian berjenama, sebaliknya memakai jaket yang sedikit renyuk, dan di tangannya terdapat beg plastik dari kedai serbaneka. Hubungan mereka sudah lama. Semasa Dr. Arman masih seorang doktor muda, forsep khas yang direkanya telah direalisasikan oleh Uncle Wong. Sejak itu, mereka mempunyai hubungan yang unik. Dr. Arman menarik kerusi paip besi yang berdekatan dan duduk dengan selesa. "Bau ni memang menenangkan. Bau minyak ni lah yang buat saya tenang. Bau minyak busuk je. Kalau tak ada apa-apa, baik awak balik. Saya sibuk." Walaupun mulutnya berkata begitu, Uncle Wong menghentikan mesinnya dan berpaling. Dia tahu, "Doktor, Arman datang ke sini biasanya bukan untuk perkara yang baik. Jika hanya untuk berbual, lelaki ini akan menelefon sahaja. Datang sendiri, pastinya membawa permintaan yang menyusahkan, yang melangkaui had perubatan moden." Seperti yang dijangka, Dr. Arman, dengan riak wajah yang serius, meletakkan sekeping gambar di atas meja kerja. "Saya datang lagi nak minta tolong untuk satu tugas yang mustahil." Gambar itu menunjukkan imbasan ultrabunyi. Walaupun Uncle Wong tidak faham butiran perubatan, dia dapat merasakan dari suasana bahawa dua bayang-bayang kecil di dalamnya sedang menghadapi krisis hidup dan mati. "Kembar, ya? Ya. Pesakit dari sana. Sindrom transfusi kembar ke kembar tahap akhir. Doktor di Amerika dah give up." "Doktor." Arman mula bercerita dengan nada yang tenang tetapi penuh semangat tentang kembar yang saling mencuri nyawa satu sama lain kerana saluran darah yang bersambung di dalam plasenta, dan tentang betapa terdesaknya si ibu serta keazamannya untuk datang ke Malaysia. Uncle Wong mendengar dalam diam. Cerita Dr. Arman sentiasa mempunyai kisah yang melampaui angka dan data. Itulah sebabnya Uncle Wong tidak boleh membenci lelaki ini. Ramai doktor menganggap pesakit sebagai rekod perubatan, tetapi Dr. Arman sentiasa melihat mereka sebagai manusia. Ini sama seperti Uncle Wong yang tidak menganggap kepingan logam sebagai bahan mentah semata-mata, tetapi sebagai objek yang diberi nyawa. "Jadi, apa yang awak nak saya buat?" Uncle Wong mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Asap ungu naik berlingkar di dalam bengkel yang suram itu. Dr. Arman menunjuk ke arah lukisan tangan yang terbentang di atas meja kerja. Bukan lukisan C.D. yang kemas, tetapi lakaran kasar yang dilukis sendiri oleh Dr. Arman, penuh dengan semangat. Jarum berongga, panjang 30 cm, setakat ni biasa saja, tapi masalahnya ialah ketebalannya. Dr. Arman berhenti sejenak merenung mata Uncle Wong. Diameter luar 0,6 mm, diameter dalam 0,3 mm, dan cangkuk di hujungnya perlu dimesin dengan ketepatan 0,03 mm. Uncle Wong, sambil mengulum rokoknya, terdiam. 0,03 mm. Itu kurang separuh daripada ketebalan sehelai rambut. Dan bukan dakwai biasa. Ia adalah tiup logam berongga yang perlu ditipiskan sehingga sedemikian, dan hujungnya perlu dimesin dengan tajam. "Jangan merepeklah. Benda tu mustahil secara fizikal," kata Uncle Wong serta-merta. "Logam ada hadnya. Jika ditipiskan sehingga begitu, kekuatannya tidak akan dapat dikekalkan dan ia akan patah, atau ia akan meleding akibat haba pemesinan. Tiup pandu yang sedia ada terlalu tebal. Saluran darah kembar itu sangat kecil dan rapuh. Jika dicucuk dengan jarum sedia ada, saluran darah itu akan pecah dan menyebabkan pendarahan besar. Untuk selamatkan mereka, kita perlukan jarum yang sangat halus dan kuat, yang boleh menyelinap di antara saluran darah seperti benang, dan pada masa yang sama, membolehkan laser melaluinya untuk membakar saluran darah sasaran. Pergilah minta tolong syarikat besar. Mungkin pemesinan laser terkini boleh buat." Dah ditolak. Semua. Dr. Arman tersenyum pahit. "Saya dah pergi ke beberapa buah syarikat. Syarikat-syarikat besar akan menimbang kos pembangunan dan risiko. Tiada syarikat yang akan melabur berjuta-juta ringgit dalam pembangunan dengan kadar kejayaan yang rendah untuk seorang pesakit sahaja. Kecekapan, pulangan pelaburan, pematuhan." Perkataan-perkataan ini menjadi tembok tinggi yang menghalang cabaran seorang tukang. "Hanya awak je, Uncle Wong. Hanya awak yang boleh bercakap dengan logam menggunakan hujung jari, bukan berdasarkan angka mesin. Kalau awak tolak, anak-anak tu." Doktor. Arman menundukkan kepalanya dalam-dalam. Doktor terkemuka di Malaysia itu,
hampir melutut di atas lantai bengkel yang kotor. Melihat keadaan itu, api yang hampir padam di dalam hati Uncle Wong kembali marak. 74 tahun, sudah lama melepasi umur persaraan. Rakan-rakan seangkatannya sama ada sudah bersara atau meninggal dunia. Sejak istrinya, Mei Ling, meninggal dunia akibat sakit 3 tahun lalu, semangatnya untuk bekerja juga semakin pudar. Dah cukup lama aku kerja. Tak perlu kerja keras macam ni lagi. Walaupun dia sering berkata begitu pada dirinya, tetapi lelaki di hadapannya tidak berputus asa. Dan di seberang lautan, ada seorang ibu yang sedang berdoa sambil memeluk perutnya. Uncle Wong mematikan rokoknya di dalam bekas abu dan berdiri dengan kasar. Barang akan siap lusa pagi. Pesakit tu sampai Malaysia bila? Lusa pagi. Apa? Awak bergurau? Ada 2 hari je. Uncle Wong menjerit, tetapi matanya sudah tersenyum. Semangat seorang kepala hitam, tukang, sedang membara. Semakin dikatakan mustahil, semakin membakar semangatnya. Dokter, Arman seolah-olah tahu akan hal itu dan tersengih. Tolonglah, Uncle Wong. Selepas Dr. Arman pergi, bengkel itu kembali sunyi, tetapi suasananya jelas berbeza daripada tadi. Uncle Wong mengambil sebatang rod keluli tahan karat grade perubatan khas dari rak. Ini bukan keluli tahan karat biasa. Ia adalah bahan berkualiti tinggi yang digunakan untuk komponen aero angkasa menggabungkan kekerasan dan kelihatan. Teknik biasa tidak akan mampu menggigit bahan ini. Kerja bermula. Bahan itu diikat pada cekam mesin pelarik, diputarkan. Mata alat karbida yang sangat keras didekatkan dengan berhati-hati. Bunyi nyaring bergema di dalam bengkel. Setiap kali menipiskan 0,01 mm, dia akan memeriksa dengan mikroskop. Jika terlalu nipis, kekuatannya akan berkurangan. Jika tidak cukup nipis, ia tidak akan memenuhi permintaan Dr. Arman. Garisan pemisah itu seperti berjalan di atas mata pisau cukur. Malam semakin larut. Di luar bengkel, angin sejuk bertiup kencang, tetapi dahi Uncle Wong dibasahi peluh, tiada pemanas dipasang. Tumpuan yang melampau telah menaikkan suhu badannya. Prak! Bunyi yang kuat kedengaran. Jarum itu patah. Gagal. Uncle Wong mendecit. Dia membuang jarum yang patah itu ke dalam tong sampah. Di dalam tong sampah, sudah terdapat berpuluh-puluh serpihan. Terlalu keras. Semakin nipis, logam menjadi semakin rapuh. Tapi kalau ubah suhu pembajaan, ia akan hilang kelihatan dan tak boleh di mesin. Uncle Wong menumbuk meja kerja. Jari jemarinya bergetar, bukan kerana keletihan atau usia tua. Ia adalah ketakutan. Jika dia gagal, kembar itu tidak akan dapat diselamatkan. Tekanan ini membebani bahu lelaki tua berusia 74 tahun itu. Dia telah membuat beribu-ribu komponen, tetapi ini kali pertama dia merasakan satu komponen begitu berat. Pukul 3 pagi, Uncle Wong berhenti untuk berehat. Dia menuang teh panas dari termos. Pandangannya jatuh pada sebuah meja kecil di sudut bengkel, di mana terdapat altar untuk Datuk Kong dan gambar mendiang istrinya, Mei Ling. Gambar istrinya tersenyum lembut. Sebelum meninggal, dia sering membawakan teh ke bengkel. Orang tua, jangan paksa diri sangat. Seolah-olah dia mendengar suaranya. Uncle Wong bercakap dengan gambar itu. Mei Ling, saya masih boleh kan? Istrinya sentiasa berbangga dengan kemahirannya. Tangan awak ni ada magis, katanya. Mengingati kehangatan tangannya yang memegang tangan Uncle Wong yang comot dengan minyak. Bukan untuk wang, bukan untuk kemasyhuran. Tetapi jika kemahirannya boleh menjadi harapan seseorang, jika tangan ini masih berguna di dunia, bukankah itu magis yang boleh dibanggakannya kepada istrinya? Uncle Wong berdiri. Keraguannya telah hilang. Dia mendapat satu idea. Dengan cara biasa. Tekanan pada logam terlalu besar. Kalau begitu, ubah sudut mata alat. Tingkatkan kelajuan putaran ke tahap maksimum. Gunakan haba geseran untuk melembutkan logam sambil menipiskannya. Ini adalah teknik rahasia yang tidak tertulis dalam buku teks, hampir seperti satu aksi lagak ngeri yang hanya diketahui oleh Uncle Wong. Mesin pelarik mula berputar sekali lagi. Kali ini, bunyinya berbeza daripada tadi. Mengeluarkan bunyi desingan yang tinggi. Uncle Wong memejamkan matanya. Menumpukan seluruh perhatiannya pada hujung jarinya. Bukan penglihatan, hanya getaran halus yang dihantar ke jari-jarinya yang memberitahunya keadaan logam itu. Boleh. Seolah-olah mengupas lapisan filem nipis, logam itu berubah bentuk. 0,5 mm, 0,4 mm, dan kemudian dinding 0,3 mm. Di luar, langit mula cerah. Cahaya pagi dari timur menembusi tingkap bengkel.
Dalam cahaya itu, Uncle Wong melakukan sentuhan terakhir. Nafasnya ditahan. Degupan jantungnya seolah-olah terhenti. Selepas seketika yang terasa seperti dunia berhenti, dia perlahan-lahan melepaskan mata alat. Dia mengintai melalui mikroskop. Di sana, terdapat jarum yang sangat halus dan jernih, tidak kurang dan tidak lebih daripada yang diminta oleh Dr. Arman. Diameter luar 0,58 mm. Cangkuk di hujungnya tajam seperti ais, tetapi melengkung dengan lembut. Tiada sebarang kecacatan. Sempurna. Siap, bisik Uncle Wong. Suaranya serak, tetapi dipenuhi dengan rasa pencapaian yang nyata. Dia meletakkan jarum yang telah siap itu dengan lembut di atas kertas minyak, seolah-olah ia adalah bayi yang baru lahir. Jarum itu, di bawah pencahayaan suram bengkel, memancarkan cahaya yang dingin tetapi kuat. Ia bukan sekadar produk pemesinan logam. Ia adalah kristalisasi jiwa seorang tukang dan keteguhan buatan Malaysia. Ia adalah harapan itu sendiri. Uncle Wong mengesat wajahnya dengan lengan bajunya yang kotor, tidak peduli pada comot hitam yang melekat. Keletihan yang menyenangkan menyelubungi seluruh badannya. Dia tahu jarum ini akan menjadi senjata untuk menyelamatkan nyawa di seberang lautan. Dan walaupun dia tidak boleh berada di medan perang itu, jarum ini akan berjuang bagi pihaknya. Selepas ini, terpulang pada kamu, Dr. Arman, bisik Uncle Wong kepada seseorang yang tidak kelihatan. Dia menyalakan sebatang rokok. Di hujung asap yang naik, seolah-olah dia boleh mendengar tangisan bayi kembar yang belum pernah ditemuinya. Keajaiban 0,03 mm yang lahir di lorong kecil Puchong kini sedang menunggu gilirannya dengan senyap. Beribu-ribu meter di udara, di tengah lautan Pasifik. Di bawah, hanya lautan awan yang tidak berkesudahan dan lautan biru yang dalam. Jessica Davis, di tempat duduk kelas ekonomi, mencengkam selimut di atas lututnya tanpa bergerak. Tiada siapa yang tahu dengan pasti apa kesan perubahan tekanan udara terhadap janin. Dokter di Amerika juga menentang penerbangan ini, mengatakan ia adalah satu tindakan membunuh diri. Risiko pecah air ketuban, risiko pembekuan darah, dan ketakutan jika berlaku apa-apa di udara, tiada siapa yang dapat menolong. Mengetepikan semua amaran, mereka berdua membeli tiket ke Malaysia. Kerana ini adalah pertaruhan terakhir mereka. Di sebelahnya, Michael tidak melepaskan tangan Jessica walau sesaat pun. Dia juga tidak tidur sepanjang malam, merenung peta penerbangan di skrin. Berapa jam lagi untuk sampai? Angka yang menunjukkan jarak ke destinasi, Kuala Lumpur, berkurangan dengan perlahan seperti siput, membuatkan dia merasa gelisah. Dahi Jessica berpeluh sejuk. Kekejangan perut yang datang sekali-sekala seolah-olah isyarat kesakitan daripada kembar di dalam rahimnya. Tak apa, sekejap lagi kita sampai. Jessica berbisik di dalam hatinya berkali-kali kepada anak-anaknya. Kita akan pergi ke tempat di mana ada orang yang menunggu untuk menyelamatkan kamu. Jadi tolonglah bertahan. Selepas 15 jam yang terasa seperti selamanya, pesawat itu mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Dengan hentakan pendaratan, Jessica merasakan seluruh tenaganya hilang kerana kelegaan. Halangan pertama telah diatasi. Melalui pintu ketibaan terbentang di hadapan mereka dunia asing yang di luar jangkaan. Lobi lapangan terbang itu sangat sunyi. Lantainya digilap seperti cermin. Orang ramai beratur dengan tertib. Bagi mereka berdua yang terbiasa dengan kebisingan dan hon kereta di New York, pemandangan yang teratur ini terasa seperti ilusi, seolah-olah mereka telah tiba di sebuah bandar masa depan. Encik dan Puan Davis, di pintu keluar balai ketibaan, seorang wanita Malaysia menyapa mereka. Dia bertubuh kecil, tetapi matanya menunjukkan ketabahan. Tanda namanya tertera Nurul Hidayah. Dia adalah jururawat penyelaras perubatan dari pasukan Dr. Arman. Bahasa Inggrisnya fasih, dan yang lebih penting, senyumannya mempunyai kehangatan yang dapat meredakan keletihan perjalanan yang panjang. Bagi Jessica, yang diselubungi ketakutan kerana tidak memahami bahasa di negara asing, kehadirannya seperti cahaya menara. Selamat datang ke Malaysia, mesti penat perjalanan jauh. Nurul Hidayah dengan cekap menguruskan bagasi mereka dan membawa mereka ke teksi yang sedang menunggu. Di sini, satu lagi kejutan budaya menanti mereka. Pemandu teksi yang memakai singlet ringkas dengan ramah keluar untuk membukakan pintu untuk mereka. Jessica terkejut. Pemandu itu tersenyum lebar dan berkata dalam bahasa Inggris gaya Malaysia, "Welcome." Seolah-olah menyambut tetamu kehormat, dia dengan berhati-hati memasukkan bagasi ke dalam but. Kereta itu bersih dan kemas, tiada habuk sedikit pun. Jika di Amerika, pemandu sering bertanya destinasi dengan tidak sabar.
dan kereta dipenuhi dengan bau makanan segera yang ditinggalkan oleh penumpang sebelumnya. Tetapi di sini berbeza. Malah pengangkutan biasa di negara ini seolah-olah dikawal oleh sejenis rasa hormat kepada pelanggan, apa yang orang Malaysia panggil budi bahasa. Orang Malaysia sangat berbangga dengan kerja mereka, ya, bisik Michael sambil melihat pemandangan yang berlalu di luar tingkap. Jejambat Lebuh Raya, deretan bangunan pangsapuri yang kemas. Di mana-mana sahaja, terasa ada sentuhan penjagaan. Nurul Hidayah tersenyum melalui cermin pandang belakang. Ya, kami sangat mementingkan budi bahasa. Semangat untuk mengambil berat tentang orang lain ini juga sama di hospital. Kata-kata itu menyentuh hati Jessica. Semangat untuk mengambil berat, itulah yang paling mereka dambakan sekarang. Bukan sistem atau kontrak, tetapi penyelamatan jiwa oleh hati nurani manusia. Di negara ini, mungkin keajaiban benar-benar boleh berlaku. Langit Kuala Lumpur yang dilihat dari tingkap kereta, walaupun mendung, tetapi di mata Jessica, seolah-olah dia dapat melihat sejalur cahaya menembusi celah-celah awan kelabu. Taksi itu melalui pusat bandar dan tiba di Hospital University yang menjadi destinasi mereka. Bangunan moden itu dihiasi dengan pokok-pokok hijau di pintu masuk, melembutkan suasana yang tidak berperasaan. Dipandu oleh Nurul Hidayah, mereka menuju ke ward obstetrik dan ginekologi. Di sepanjang koridor bilik pemeriksaan, juru rawat dan kaki tangan yang berselisih dengan mereka semua berhenti dan mengangguk sedikit. Setiap gerak-geri mereka menunjukkan rasa hormat terhadap pesakit. Pintu bilik pemeriksaan terbuka. Di dalamnya, seorang lelaki seperti dalam gambar di laman web. Dr. Arman Saleh. Lengan baju jubah putihnya dilipat. Di atas mejanya, berselerak rekod perubatan tebal dan beberapa keping nota tulisan tangan. Dia berdiri dan berjalan dengan pantas ke arah Jessica dan Michael. Kemudian, tidak seperti dokter Amerika yang melihat skrin komputer, dia memandang tepat ke mata mereka berdua dan menghulurkan tangannya. Selamat bertemu. Saya Dr. Arman. Terima kasih kerana datang dari jauh. Tangan itu besar dan hangat. Lebih penting lagi, matanya mempunyai kekuatan, bukan mata yang memerhati pesakit, tetapi mata yang bersemangat seperti seorang rakan seperjuangan yang akan bersama-sama menempuh kesukaran. Walaupun perbualan itu melalui penterjemah, keikhlasan Dr. Arman merentasi halangan bahasa. Pemeriksaan bermula. Dr. Arman mengambil masa untuk melakukan imbasan ultrabunyi. Wajahnya sangat serius ketika menatap skrin, tetapi sesekali dia akan memandang Jessica dan mengangguk, mungkin sebagai tanda untuk menenangkannya. Selepas pemeriksaan selesai, dia mengambil sehelai kertas. Sambil melukis, dia mula menerangkan bagaimana saluran darah di dalam plasenta bersambung, saluran darah mana yang menyebabkan masalah, dan bagaimana untuk memotongnya. Lukisannya tidak begitu cantik, tetapi ia lebih mudah difahami daripada senarai istilah teknikal. Yang paling penting, ia mengandungi message yang ingin disampaikannya. Keadaannya sangat kritikal. Ini selaras dengan diagnosis di Amerika. Dr. Arman memberitahu mereka dengan jujur. Tidak berbohong atau memujuk. Itu mungkin gayanya. Tetapi, belum sampai masanya untuk berputus asa. Kedua-dua kembar ini sedang berjuang untuk hidup. Jantung mereka juga berdegup dengan baik. Dr. Arman menunjuk ke satu titik di skrin. Di sana, terdapat 2 titik cahaya yang berdenyut, walaupun lemah. Air mata Jessica mengalir. Mereka masih hidup. Mengesahkan fakta yang sepatutnya biasa ini membuatnya sangat gembira. Anak-anak yang telah dibuang di Amerika, di sini diiktiraf sebagai individu. Pembedahan akan dijalankan esok pagi. Pasukan saya akan melakukan yang terbaik. Jadi, tolonglah percaya pada nyawa anak-anak kamu. Kata-kata Dr. Arman mempunyai keyakinan yang tidak berbelah bahagi. Namun Michael, dengan pemerhatiannya yang tajam, perasaan Dr. Arman sesekali menjeling jam dan terdapat sedikit kebimbangan dalam pandangannya ketika bertukar isyarat dengan Nurul Hidayah. Adakah sesuatu yang tidak dijangka berlaku? Michael berasa cemas, tetapi dia tidak boleh mengatakannya di hadapan istrinya sekarang. Buat masa ini, dia hanya boleh mempercayai tangan dokter ini. Malam itu, Jessica berbaring di katil di dalam bilik persendirian. Dari tingkap dia dapat melihat pemandangan malam Kuala Lumpur. Beribu-ribu titik cahaya berkelip seperti bintang di bumi. Di bawah setiap titik cahaya, ada kehidupan masing-masing. Ada kegembiraan, ada kesedihan. Jessica meletakkan tangannya di atas perut. Esok, nasib anak-anak ini akan ditentukan. Dia berbohong jika mengatakan dia tidak takut. Tetapi, anehnya, hatinya tenang.
Orang-orang yang ditemuinya di sini, pemandu teksi, Nurul Hidayah, dan Dr. Arman, kebaikan mereka telah membalut hatinya seperti selimut. Sementara itu, di pejabat dokter di stesen jururawat, suasana tegang. Dr. Arman meletakkan sikunya di atas meja, memegang telepon bimbitnya. Kurang dari 12 jam sebelum pembedahan, tetapi senjata utamanya masih belum tiba. Hubungan dengan bengkel Uncle Wong di Puchong terputus. Semalam dia menerima mesej ringkas mengatakan ia sudah siap, tetapi barangnya masih belum dihantar ke hospital. Mengikut perangai Uncle Wong, dia pasti sedang membuat pelarasan terakhir sehingga saat-saat akhir. Tukang degil itu tidak akan melepaskan hasil kerjanya sehingga dia sendiri berpuas hati. Dia seorang yang tidak bertolak ansur. "Dokter, kalau tak cepat," kata Nurul Hidayah dengan cemas. Dr. Arman menggelengkan kepalanya. Dia akan sempat. Uncle Wong tu macam tu orangnya. Walaupun mulutnya berkata begitu, hatinya juga tidak tenang. Pembedahan kali ini mustahil dengan peralatan konvensional. Tanpa jarum ultra halus buatan Uncle Wong, pembedahan tidak boleh dimulakan. Walaupun dimulakan, ia akan gagal kerana mencederakan saluran darah dan menyebabkan pendarahan besar. Dia telah berjanji kepada pesakit akan melakukan yang terbaik, tetapi jika tiada alat untuk mengerahkan segala kudratnya, dia hanyalah seorang pemerhati yang tidak berdaya. Dr. Arman memandang keluar tingkap, mencari arah Puchong di antara pemandangan malam Kuala Lumpur. Di sana, seorang lelaki tua sepatutnya sedang bergelut dengan keluli. Hospital University dengan peralatan perubatan terkini dan bengkel lama yang comot dengan minyak. Dua tempat yang sangat kontras, kini dihubungkan oleh benang yang tidak kelihatan. Jika benang itu putus, dua nyawa kecil akan jatuh ke dalam kegelapan. "Tolonglah, Uncle Wong," Dr. Arman berdoa. Michael dan Jessica juga sedang berdoa di dalam bilik wad. Kepada Tuhan di negara yang bahasanya tidak difahami, atau kepada sesuatu yang belum ditemui. Kesunyian malam sebelum pembedahan terasa berat dan panjang seperti ketenangan sebelum ribut. Semua orang sedang menunggu sebatang jarum yang akan memutarkan roda takdir, sambil mempercayai keajaiban yang akan datang bersama fajar. 1 jam sebelum waktu pembedahan yang dijadualkan, sebuah motosikal penghantaran ekspres memasuki pintu hospital. Penunggang yang memakai topi keledar itu, dengan berhati-hati memeluk bukan sebuah kotak aluminium yang kemas, tetapi sebuah kotak kertas lama yang comot dengan minyak. Pada bahagian penerima, hanya tertera nama Dr. Arman, yang ditulis dengan tulisan cakar ayam. Nurul Hidayah, yang menerimanya, berasa sedikit cemas melihat berat kotak yang ringan itu, tetapi bau minyak enjin yang samar-samar dari celah-celah kotak itu mengesahkan bahawa ia memang datang dari kejuruteraan emas kota. Dia berlari di sepanjang koridor, bunyi kasut tumit tingginya bergema. Dia berlari ke arah Dr. Arman yang sedang menunggu di lobi lift dengan nafas yang tercungap-cungap. "Doktor, dah sampai." Dr. Arman mengambil kotak itu tanpa berkata apa-apa dan terus membukanya di situ. Di dalamnya terdapat beberapa lapisan bahan pelindung dan di lapisan paling dalam terdapat bungkusan kertas minyak seolah-olah ia telah merentasi masa dari zaman dahulu. Dr. Arman membukanya dengan berhati-hati. Di bawah lampu Kalimantan yang terang seperti lampu pembedahan, sebatang logam memancarkan cahaya yang tajam. Tiub keluli tahan karat sepanjang 30 cm. Tetapi hujungnya begitu halus sehingga tidak dapat ditangkap oleh mata kasar. Ia digilap dengan sangat jernih, memancarkan cahaya yang dingin dan tajam. Dr. Arman mengeluarkan kanta pembesar dari poketnya dan memeriksa hujung jarum itu. Sesaat kemudian, senyuman terukir di bibirnya. "Sudah kuagak, orang tua nih. Bukan 0,03 mm seperti yang ditempah, tetapi lebih nipis dan di hujungnya ditambah cangkuk dalam unit mikrometer. Ini adalah satu kebijaksanaan untuk memastikan ia tidak mudah terlepas selepas menembusi saluran darah. Ia tidak ditulis dalam pelan, tetapi tukang tua itu, dengan imajinasinya, telah melihat apa yang diperlukan di medan pembedahan. Dia telah memasukkan nyawa ke dalam logam. Dr. Arman meletakkan jarum itu dengan penuh hormat di atas dulang steril. Dia mengangguk dengan tegas kepada Nurul Hidayah. "Jom, kita dah sedia." Di hadapan bilik pembedahan, Jessica, yang telah menukar pakaian pembedahan, dan Michael, yang menemaninya, berada di sana. Wajah Jessica pucat, bibirnya bergetar. Michael juga menggenggam tangannya seolah-olah berdoa. Dr. Arman berhenti di hadapan mereka dan berkata dengan suara yang tenang, yang dapat didengar walaupun melalui topeng muka. "Dah sampai. Senjata yang terbaik." Kata-kata itu membuatkan Michael mengangkat kepalanya. "Dr. Arman, untuk membuatkan mereka faham,
menyambung dengan nada yang perlahan. Ini adalah jarum yang dibuat oleh seorang tukang mahir di Malaysia dengan sepenuh jiwanya. Dengan ini kita pasti boleh selamatkan mereka. Air mata berlinangan di mata Jessica. Dia meletakkan tangannya di atas perut dan menarik nafas dalam-dalam. Katil tolak mula bergerak. Pintu berat bilik pembedahan terbuka. Sambil memandang siling, Jessica mengucapkan terima kasih kepada tukang yang tidak dikenali di seberang dunia. Hakikat bahwa seorang lelaki tua yang tidak pernah ditemuinya bekerja sepanjang malam untuk anak-anaknya telah memberikan semangat yang besar kepada hatinya yang gemetar ketakutan. Di dalam bilik pembedahan, penghawa dingin terasa sedikit sejuk. Cahaya terang dari lampu tanpa bayang menerangi meja pembedahan. Berpuluh-puluh skrin mengeluarkan bunyi elektronik. Pakar bius dengan lembut meletakkan topeng muka pada wajah Jessica. Tarik nafas perlahan-lahan. Awak akan rasa mengantuk. Dalam kesedaran yang semakin pudar, perkara terakhir yang dilihat oleh Jessica ialah mata Dr. Arman yang meyakinkan. Kemudian, dia jatuh ke dalam kegelapan yang mendalam. Tanda-tanda vital stabil. Boleh mula. Dengan suara pakar bius, Dr. Arman mengambil pisau bedah. Pertarungan dengan masa bermula. Satu hirisan kecil dibuat pada perut Jessica. Melaluinya, sejenis tiup yang dipanggil trokar dimasukkan. Kemudian, melalui trokar itu, endoskop dan jarum khas itu dimasukkan dengan berhati-hati. Skrin memaparkan imej di dalam rahim. Di sana, terbentang dunia misteri dan krisis kehidupan. Dua nyawa kecil terapung di dalam cecair amniotik. Skrin memaparkan degupan jantung dan aliran darah masing-masing dalam bentuk angka. Angka-angka itu menunjukkan realiti yang kejam. Angka satu pihak terlalu tinggi, menunjukkan beban yang berlebihan pada jantung. Angka pihak yang lain pula terlalu rendah, menghampiri had untuk mengekalkan kehidupan. Keadaan yang seimbang di hujung tanduk. Kenal pasti saluran darah anastomotik, suara Dr. Arman bergema di dalam bilik. Mengendalikan kamera, dia mencari punca ketidakseimbangan aliran darah di antara beribu-ribu saluran darah yang berselirat di permukaan plasenta. Menukar mode skrin kepada Doppler, aliran darah dipaparkan dalam warna merah dan biru. Di dalam rangkaian aliran darah yang rumit itu, terdapat pintasan yang alirannya tidak normal. Jumpa. Di sini. Di tengah skrin, dikenal pasti saluran darah yang berdenyut kuat. Inilah punca yang mengganggu nasib kedua-duanya. Dr. Arman menekan pedal kaki, menyediakan laser. Melalui bahagian berongga jarum buatan Uncle Wong, gentian laser yang sangat halus dimasukkan. Hujungnya disasarkan. Plasenta berayun sedikit mengikut pernafasan. Membaca irama itu, menyasarkan saat yang pegun. Tembak. Kilatan cahaya melintas di skrin. Dengan haba laser, saluran darah itu membeku. Aliran darah yang tidak normal terhalang. Satu berjaya. Tetapi ini belum berakhir. Terdapat beberapa saluran darah punca. Dr. Arman terus mencari sasaran dan menanganinya dengan teliti. Peluh menitik di dahinya. Nurul Hidayah tanpa berkata-kata menghulurkan kain kasa untuk mengesat peluh. Semua orang di dalam bilik pembedahan menahan nafas, silih berganti melihat angka-angka di skrin dan tangan Dr. Arman. Pembedahan yang kelihatan berjalan lancar tiba-tiba menghadapi halangan terbesar. Apabila menolak kamera lebih dalam, tangan Dr. Arman terhenti. Masalah utama, saluran darah tersembunyi di lokasi yang rumit, di antara dinding rahim dan plasenta. Lebih teruk lagi, lekatan membran amniotik membentuk dinding, menghalang laluan dari hadapan. Dengan peralatan pembedahan biasa, mustahil untuk mencapai saluran darah itu dari sudut ini. Jika dipaksa, jarum akan mencederakan dinding rahim, menyebabkan kemalangan besar. Tetapi jika saluran darah ini ditinggalkan, pembedahan tidak akan berjaya. Ketegangan menyelubungi bilik pembedahan. Degupan jantung janin menurun, pakar bius memberi amaran. Tidak boleh mengambil masa yang lama. Dr. Arman mengetap bibir. Sampai di sini, adakah tiada jalan lain? Inikah sebabnya dokter di Amerika mengatakan ia mustahil? Tetapi di dalam fikirannya, terbayang senyuman berani Uncle Wong. Jangan pandang rendah pada hasil kerja aku. Seolah-olah dia mendengar suara orang tua degil itu. Dr. Arman menarik nafas dalam-dalam sekali. Dia mengubah cara memegang jarum. Pada sudut di mana keluli tahan karat biasa akan patah, jarum itu boleh dibengkokkan. Jarum buatan kejuruteraan emas kota bukan sekadar keras seperti parang, tetapi ia juga mempunyai kelihatan yang kuat seperti keris yang ditempa oleh pandai besi Melayu. Uncle Wong pernah berkata begitu. Kelembutan yang melampaui had logam. Hanya ini yang boleh dipertaruhkan. Boleh ke? Tolonglah, bertahanlah.
Dr. Arman menumpukan seluruh sarafnya pada hujung jarinya. Perlahan-lahan tetapi dengan berani, dia menolak jarum itu ke hadapan. Ia bergerak maju, menyelinap melalui celah-celah tisu yang melekat. Jarum yang dilihat melalui skrin itu membengkok dengan cara yang luar biasa. Ia sepatutnya telah melepasi head keletihan logam. Tidak hairan jika ia patah pada bila-bila masa. Jika ia patah di dalam badan, ia akan menjadi sangat sukar untuk dikeluarkan. Dalam ketegangan yang seolah-olah boleh didengar, tangan Dr. Arman tidak berhenti. Hujung jarum itu tiba betul-betul di atas saluran darah sasaran. Sikit lagi, 1 milimeter lagi. Jarum itu seolah-olah hidup, sambil membengkok, menyampaikan kehendak Dr. Arman dengan tepat ke hujungnya. Ia bukan lagi sekadar produk pemesinan logam. Ia adalah sebahagian daripada badan, gabungan keazaman seorang tukang dan kemahiran seorang doktor. Dapat. Pada saat doktor itu berbisik, laser ditembak, isyarat aliran darah di skrin hilang, halangan berjaya. Perlahan-lahan menarik keluar jarum. Ia tidak patah. Mengekalkan bentuknya yang bengkok, ia telah menyelesaikan tugas terakhirnya. Mengesahkan semua prosedur telah selesai, Dr. Arman mengisytiharkan. Keluhan kelegaan kedengaran di dalam bilik pembedahan. Menyelaraskan keseimbangan cecair amniotik, menyediakan persekitaran dalam rahim. Di skrin, 2 degupan jantung, seolah-olah kekacauan tadi hanya palsu, mula mengukir irama yang kuat dan stabil. Itu adalah bukti bahwa 2 nyawa telah mula mengukir masa mereka sendiri sekali lagi. Degupan jantung stabil, kedua-duanya normal, suara pakar bius bergema seperti laungan kemenangan. Dr. Arman, di sebalik topengnya, menghembuskan nafas lega. Dia bersandar di kerusinya. Keletihan menyerang seluruh badannya, tetapi ia adalah keletihan yang menyenangkan. Jahit luka, tutup hirisan, pembedahan selesai. Melihat jam, ia telah melebihi masa yang dijangkakan selama 2 jam. Itulah betapa sengitnya pertarungan di dunia mikroskopik itu. Dr. Arman menanggalkan sarung tangannya. Dia merenung jarum ajaib yang diletakkan di atas tulang steril. Jarum itu, setelah selesai tugasnya, terbaring senyap. Keadaannya yang sedikit bengkok adalah parut pertempuran, dan pada masa yang sama, bukti kemenangan. Terima kasih, Uncle Wong, bisik Dr. Arman. Tanpa jarum ini, dia pasti tidak akan dapat menembusi lekatan itu. Sesuatu yang tidak dapat dibuat oleh pengeluar peralatan perubatan terkini, walaupun dengan berjuta-juta ringgit, telah dibuat oleh bengkel yang comot dengan minyak itu. Teknologi bukanlah angka pada helaian spesifikasi. Ia hanya bermakna apabila ada hati yang memikirkan orang yang menggunakannya, orang yang diselamatkan. Jarum kecil ini telah mengajarnya perkara itu. Keluar dari bilik pembedahan, di koridor, Michael sedang menunggu. Sebaik sahaja melihat kelibat Dr. Arman, dia melompat dari kerusinya. Seolah-olah tidak dapat berkata-kata, dia hanya memandang Dr. Arman dengan pandangan berdoa. Dr. Arman menanggalkan topengnya, mengangguk perlahan. Kemudian dia mengangkat ibu jari kanannya. Tidak perlu kata-kata. Isyarat itu sahaja telah melepaskan semua tekanan. Michael rebah di situ, menutup mukanya dan menangis. Koridor itu bergema dengan tangisan seorang lelaki. Bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kelegaan dan kesyukuran kerana terlepas dari ambang batas. Nurul Hidayah dengan lembut meletakkan tangannya di belakang Michael. Dr. Arman memerhati dari tepi. Dia mengeluarkan telefon bimbitnya dari poket. Hanya ada seorang yang ingin dihubunginya. Telefon berdering sekali dan terus dijawab. Seolah-olah dia telah menunggu. Hello, Dr. Arman? Kedengaran suara yang serak. Ia adalah Uncle Wong. Dah selesai, Uncle. Berjaya dengan cemerlang. Oh ya ke? Jawapan yang ringkas. Tetapi Dr. Arman dapat merasakan kelegaan dan kegembiraan yang mendalam. Terima kasih pada jarum awak. Kalau bukan kerana kelihatan tu, saya dah menyerah. Mestilah. Awak ingat siapa yang buat? Uncle Wong mendengus seolah-olah menyembunyikan rasa malunya. Belanja saya makan di gerai mamak dengan teh tarik, ya? Ya. Saya akan belanja awak makan sedap. Selepas meletakkan telefon, Dr. Arman memandang keluar tingkap. Langit Kuala Lumpur, entah bila, telah cerah. Langit biru yang luas kelihatan menyilaukan. Di bawah langit itu, di sebuah bengkel kecil, seorang lelaki tua mungkin juga sedang memandang langit yang sama. Teknologi terhebat dunia dan hati terhebat dunia, kedua-duanya telah menghubungkan 2 nyawa kecil ke masa depan. Dr. Arman membetulkan kolar jubah putihnya, kembali kepada riak wajah seorang dokter dan melangkah pergi. Kerjanya belum selesai.
Dia perlu mengawasi Jessica sehingga dia sedar. Langkahnya terasa lebih ringan daripada sebelum pembedahan, dipenuhi dengan kebanggaan. Apabila bius mula hilang, penglihatan Jessica kabur seperti di dalam air, membuka matanya siling yang tidak dikenali. Cahaya pagi yang lembut menyelinap masuk melalui celah-celah langsir. Pagi di Kuala Lumpur. Dia cuba mengingati kembali. Ya, dia telah menjalani pembedahan. Serta-merta, ketakutan yang kuat melanda. Bagaimana keadaan di dalam perutnya? Adakah nyawa-nyawa kecil itu masih ada di sana? Dia takut untuk menyentuh perutnya, tetapi lengannya yang dipasang drip terasa berat dan tidak dapat digerakkan. Dah sedar, suara yang tenang datang dari tepi katil. Ia adalah Dr. Arman. Dia sepatutnya tidak tidur semalaman, tetapi wajahnya lebih menunjukkan kelegaan daripada keletihan. Di sebelahnya, berdiri suaminya, Michael, dengan mata yang merah kerana menangis, dan jururawat, Nurul Hidayah, yang memandang dengan cemas. Jessica cuba berkata-kata, tetapi kerongkongnya kering dan tidak mengeluarkan suara. Dr. Arman, seolah-olah memahami kebimbangannya, mengangguk dan menarik sebuah alat perubatan ke tepi katil. Stetoskop Doppler, alat untuk memeriksa degupan jantung janin. Dengarlah, Dr. Arman meletakkan alat pengesan pada perut Jessica. Bunyi bising keluar dari pembesar suara di dalam bilik yang senyap. Kemudian, bunyi yang kuat dan bertenaga kedengaran. Duk, 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 duk. Itu adalah irama yang paling indah di dunia. Dan bukan hanya satu. Menggerakkan sedikit alat pengesan, kedengaran satu lagi bunyi dengan irama yang sedikit berbeza. Duk, 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 duk. Dua degupan jantung, dua nyawa. Mereka benar-benar ada di sini, mengukir masa. Air mata Jessica mengalir seperti empangan pecah. Mereka hidup. Anak-anak yang dikatakan begitu terdesak, kini hidup dengan gagah di bawah langit Malaysia. Michael menggenggam erat tangan Jessica. Tangannya bergetar. Tidak perlu kata-kata. Hanya dengan mendengar bunyi yang berirama ini, jiwa mereka telah diselamatkan. Pembedahan berjaya. Keadaan pun stabil. Kata-kata Dr. Arman bergema seperti berita gembira. Jessica, dengan mata yang basah, memandang doktor itu dan berulang kali berkata, "Terima kasih, Dr. Arman." Dengan rasa segan, mengalihkan pandangannya keluar tingkap. Di sana, terbentang langit Kuala Lumpur yang masih sama. Tetapi pemandangan itu kelihatan berbeza daripada semalam, membawa warna harapan. Beberapa hari kemudian, setelah keadaan Jessica stabil, Michael bertanya kepada Dr. Arman tentang perkara yang sentiasa bermain di fikirannya, mengenai jarum yang menjadi kunci kejayaan pembedahan. Kerana selepas pembedahan, Dr. Arman dengan teruja memuji semangat tukang Malaysia dan kata-kata itu tersemat di dalam hati Michael. Hakikat bahawa sebatang jarum kecil, bukan peralatan gergasi, telah mengubah nasib membuatkan dia, sebagai seorang jurutera, merasa sangat kagum dan hormat. Doktor, orang yang membuat jarum itu, orang macam mana? Adakah dia jurutera di syarikat besar? Dr. Arman menggelengkan kepalanya. Bukan. Dia seorang pakcik di sebuah bengkel kecil, kira-kira 30 minit memandu dari sini. Bengkel zinc tradisional dengan beberapa orang pekerja sahaja. Michael tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Alat yang membolehkan pembedahan yang ditolak oleh pakar perubatan terkemuka di seluruh dunia, dibuat di tempat seperti itu. Dr. Arman menyambung, namanya Uncle Wong. Degil, mulut celupar, langsung tak mesra. Tapi dia satu-satunya tukang di dunia yang boleh bercakap dengan logam. Tanpa dia, pembedahan kali ini pasti tidak akan berjaya. Dr. Arman menerangkan bagaimana jarum yang berkilat hitam itu telah mengelak saluran darah yang melekat dan memandu laser. Pelarasan manusiawi yang bergantung pada gerak hati dan pengalaman seorang tukang yang tidak dapat diperoleh melalui angka dan pengiraan. Ia melampaui had sains. Ini memberikan kejutan kepada Michael, yang dibesarkan dalam masyarakat Amerika yang mengejar rasionaliti dan kecekapan. Hakikat bahawa kemahiran di luar kecekapan telah menyelamatkan nyawa membawa satu kejutan dan pada masa yang sama, satu keharuan yang hangat. Bolehkah saya bertemu dengan tuan itu? Saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, Michael merayu. Dr. Arman menunjukkan riak wajah yang sedikit serba salah sambil menggaru kepalanya. Uncle Wong tak suka majlis macam tu. Sebenarnya, hari ini dia kebetulan nak datang hospital untuk ambil balik bekas jarum tu. Kalau buat-buat terserempak mungkin boleh jumpa. Petang itu, lobi hospital dipenuhi dengan orang ramai yang datang melawat. Lantai marmar yang berkilat, siling yang tinggi. Di pintu masuk ruang yang sophisticated itu,
Berdiri seorang lelaki tua yang jelas tidak sesuai dengan suasana, memakai pakaian kerja usang yang comot dengan minyak dan kasut keselamatan di kakinya. Ia adalah Uncle Wong. Dia kelihatan sangat tidak selesa, memandang sekeliling. Dia berpura-pura tidak peduli dengan pandangan orang ramai, berdiri dengan muka masam. Dr. Arman yang turun dari lift bersama Jessica di kerusi roda dan Michael yang menolaknya mendekati. Uncle Wong apabila menyedari kehadiran mereka berpaling untuk pulang, tetapi dihalang oleh Dr. Arman. "Uncle Wong, jangan lari, ada orang saya nak kenalkan." Uncle Wong berhenti dengan berat hati. Dia menanggalkan topi kerjanya dan menggaru kepala. Tangannya hitam dan kotor, buku jarinya kasar, dan di celah-celah kukunya terdapat serbuk logam. Tetapi di mata Jessica, tangan itu lebih cantik dan mulia daripada mana-mana permata. Tangan inilah yang telah berjuang di dunia 0,03 mm untuk menyelamatkan nyawa anak-anaknya. "Encik Wong, selamat bertemu. Saya Michael Davis." Melalui terjemahan Nurul Hidayah, Michael memberi salam. Uncle Wong hanya bergumam perlahan, "Hello," tetapi matanya dengan lembut memandang mereka berdua, dan perut Jessica yang membesar. "Terima kasih banyak-banyak. Kerana jarum yang Tuan buat anak-anak kami terselamat. Tuan adalah wira keluarga kami," kata Jessica sambil menangis. Uncle Wong, dengan muka merah, melambaikan tangannya. "Jangan cakap macam tu. Saya cuma buat kerja yang Dr. Arman minta. Apa wira-wiranya, tak sehebat tu pun." Walaupun nadanya kasar, ia dipenuhi dengan rasa malu dan kebanggaan seorang tukang. Michael melangkah ke hadapan dan menghulurkan tangan kanannya kepada Uncle Wong. Tangan besar dan putih seorang Amerika dan tangan kasar dan hitam seorang tukang Malaysia. Uncle Wong teragak-agak seketika. Tetapi selepas mengesat tapak tangannya dengan kuat pada seluar kerjanya, dia dengan gemetar menyambut tangan itu. Thank you very much," kata Michael sambil berjabat tangan dengan kuat. Walaupun ada halangan bahasa, kehangatan yang terpancar dari tapak tangan sudah cukup. Kesyukuran, penghormatan, dan doa untuk kehidupan. Semua ini mengalir seperti arus elektrik di antara mereka berdua. Sudut mata Uncle Wong sedikit melembut. Dia membalas genggaman itu dengan sedikit kuat, sambil bergumam, "Nanti dapat anak sihat, ya." Selepas Nurul Hidayah menterjemahkannya, Jessica dan Michael mengangguk dalam-dalam. Uncle Wong berkata selamat tinggal dengan ringkas, dan seolah-olah menyembunyikan rasa malunya, dia berjalan dengan pantas menuju ke pintu automatik. Belakang badannya, walaupun kecil dan sedikit bongkok, tetapi bayangnya yang dipanjangkan oleh cahaya senja kelihatan lebih besar dan boleh dipercayai daripada sesiapapun. "Orang yang hebat, kan?" bisik Michael. Dr. Arman mengangguk dengan bangga. "Ya, itulah kepala hitam Malaysia." Lobi hospital kembali kepada rutin hariannya yang tenang. Tetapi di dalam hati Jessica dan mereka, tersemat cahaya hangat yang tidak akan padam. Teknologi perubatan terkini dan semangat tukang lama. Pertemuan kedua-duanya telah mencetuskan keajaiban. Mereka tidak akan melupakan negara ini seumur hidup mereka. Dan mereka bersumpah, apabila anak-anak mereka lahir dan membesar, mereka pasti akan memberitahu mereka, "Nyawa kamu telah dilindungi oleh tangan ramai orang di sebuah negara kepulauan yang jauh di timur." Jessica sekali lagi meletakkan tangannya di atas perut. Duk, duk. Degupan itu, sekuat dan selembut kehangatan tapak tangan tukang yang dijabatnya. Di luar tingkap, bintang pertama mula berkelip, seolah-olah memberkati masa depan mereka dengan senyap. Beberapa bulan selepas kembali ke tanah air, ketika salji pertama turun di langit New York, Jessica menyambut saat melahirkan. Di dalam bilik bersalin Hospital University yang sama, yang pernah mengatakan peluang untuk hidup adalah sifar, dia berbaring di atas meja pembedahan kaisarian. Yang memegang pisau bedah ialah Dr. Smith. Setelah mendengar laporan kejayaan pembedahan di Malaysia, dia menunjukkan sikap yang sangat skeptikal. Beban kepada ibu, kesan sampingan kepada janin, parut yang tinggal di rahim. Dari segi akal perubatan, pembedahan sindrom transfusi kembar ke kembar yang dilakukan sedemikian rupa mustahil untuk berjaya tanpa sebarang masalah. Namun, pada saat Dr. Smith membuka perut Jessica dan memeriksa keadaan rahimnya, suasana di dalam bilik pembedahan menjadi senyap membeku. Macam mana boleh? Tangan Dr. Smith terhenti. Di hadapannya, dinding rahim yang licin dan cantik, seolah-olah tiada apa-apa yang pernah berlaku. Biasanya, pembedahan janin akan meninggalkan parut di tempat peralatan dimasukkan atau tarikan jahitan. Ini sering menghalang pertumbuhan kembar atau menjadi risiko untuk kehamilan seterusnya. Tetapi pada rahim Jessica, hampir tidak ada parut yang boleh dilihat.
hanya lubang tusukan yang sangat halus yang hanya boleh disahkan pada tahap mikroskopik. Itu adalah bukti bahawa jarum 0,03 mm buatan Uncle Wong telah masuk seperti menyelinap di antara sel-sel dan menyelesaikan rawatan tanpa merosakkan tisu. Apa yang berlaku sebenarnya? Adakah dokter di Malaysia menggunakan sihir? Terhadap bisikan Dr. Smith, Jessica, dalam kesedaran yang kabur akibat bius, tersenyum, bukan sihir. Ia adalah kristalisasi teknologi terhebat yang dihasilkan oleh tangan manusia yang penuh dengan minyak dan peluh. Tidak lama kemudian, bilik bersalin bergema dengan tangisan yang nyaring. Satu, dan kemudian satu lagi, kembar lelaki yang sihat. Berat badan mencukupi, warna kulit merah jambu yang jernih. Penuh dengan daya hidup yang sukar dipercayai pernah menghampiri kegagalan jantung. Apabila Michael masuk ke bilik bersalin dan memeluk dua nyawa kecil itu, dia tidak terfikir pun untuk mengesat air mata yang mengalir. Dia mendengar juru rawat berbisik sesama sendiri, ini satu keajaiban. Tetapi Michael tahu, ini bukan keajaiban Tuhan. Ia adalah hasil yang tidak dapat dielakkan daripada keazaman Dr. Arman, kemahiran Uncle Wong, dan kebaikan ramai orang Malaysia. Masa berlalu. Musim berganti 7 kali. Ruang tamu rumah keluarga Davis dihiasi dengan belon berwarna-warni dan reben. Di tengah-tengah bau kek yang manis, hari ini adalah parti hari jadi ke-7 Noah dan Oliver. Kedua-dua budak lelaki itu membesar dengan sihat, sukar dipercayai. Melihat mereka berlari-lari di halaman, bermain dengan lumpur dan ketawa riang adalah harta yang paling berharga bagi Jessica dan Michael. Mari, berdua datang depan kamera, panggil Jessica. Kembar itu, yang memakai baju kemeja yang sama, duduk bersebelahan di atas sofa. Hari ini adalah hari istimewa. Menghantar mesej video kepada penyelamat mereka di Malaysia setiap tahun pada hari jadi mereka telah menjadi tradisi keluarga Davis. Dah sedia? Michael menekan butang rakaman pada tabletnya. Kedua-dua budak lelaki itu, dengan sedikit malu, saling berpandangan, kemudian serentak menjerit kata-kata yang telah mereka latih. Uncle Wong Atuk, Dr. Arman, selamat hari jadi, terima kasih. Walaupun pelat, mereka berusaha bersungguh-sungguh dalam bahasa Melayu. Noah mendekati skrin dan berkata dengan bangga, "Saya dah masuk pasukan bola sepak. Nombor jersey saya 10. Oliver tidak mahu kalah. Menyampuk, saya dah lukis gambar. Tengok, ni kapal terbang masa tu. Ni hospital di Malaysia." Di atas kertas lukisan, terdapat lukisan berwarna-warni dengan krayon. Di situ, dilukis ibu yang terbaring di atas katil, seorang dokter berjubah putih, dan seorang lelaki tua memakai topi kerja biru. Mereka tidak pernah bertemu, tetapi melalui kisah wira Malaysia yang diceritakan oleh ibu bapa mereka setiap malam, kewujudan Uncle Wong telah menjadi dekat dan hebat seperti wira legenda bagi mereka. Satu hari nanti, kami nak pergi Malaysia, nak tengok bengkel Atuk. Atuk kena hidup lama tahu. Kedua-duanya melambaikan tangan, dan mesej video itu tamat. Jessica melampirkan video itu bersama mesej terima kasih dan menekan butang hantar. Penerimanya ialah Dr. Arman dan Nurul Hidayah. Melalui mereka, ia pasti akan sampai kepada Uncle Wong. Di seberang dunia, di Puchong, Selangor, kejuruteraan emas kota masih diselubungi oleh bunyi mesin. Uncle Wong sudah berusia 81 tahun. Rambutnya semakin putih, tetapi matanya yang tajam masih belum pudar. Pada waktu rehat, dia memainkan video yang dihantar oleh Dr. Arman pada telefon pintarnya. Dengan mata tuanya yang rabun, dia merenung kedua-dua budak lelaki yang riuh di dalam skrin kecil itu. Dah besar budak-budak ni, gumam Uncle Wong, sambil menghirup teh dari cawan termosnya. Di dinding bengkel, tergantung gambar dari 7 tahun lalu. Gambar berjabat tangan dengan Michael di lobi hospital. Di sebelahnya, setiap tahun, ditambah gambar rekod pertumbuhan si kembar. Bagi Uncle Wong, yang telah kehilangan istri dan tidak mempunyai anak, kembar di seberang lautan ini seperti cucunya sendiri. Mungkin ada yang akan mengatakan ia adalah usia tua yang sunyi, tetapi dia mempunyai kebanggaan. Hakikat bahawa sebatang jarum yang ditempanya telah menyokong dua kehidupan menganyam masa depan. Fakta ini, lebih bersinar daripada mana-mana pingat, telah mengesahkan kehidupannya sebagai seorang tukang. Uncle Wong dengan lembut mengusap skrin telefon dengan jarinya. Kemudian, dia sekali lagi duduk di hadapan mesin pelarik universal kesayangannya, menghidupkan suis. Motor berbunyi rendah dan gelendong mula berputar. Hari ini juga, dia membuat komponen untuk seseorang yang memerlukannya di suatu tempat di dunia. Kerjanya tidak akan berakhir. Selagi hayat dikandung badan, tangan ini akan terus bergerak. Mengapa mereka diselamatkan di Malaysia?
Bukan semata-mata kerana teknologi perubatannya yang unggul. Ia adalah kerana di Malaysia masih ada sesuatu yang lebih dihargai daripada kecekapan atau keuntungan. Ketika doktor Amerika membuang nyawa berdasarkan kebarangkalian, doktor dan tukang di Malaysia mempertaruhkan kemungkinan, bukan tindak balas mengikut manual, tetapi daya imajinasi untuk mendekati kesakitan orang lain dan kebanggaan terhadap kerja sendiri. Kejujuran untuk memasukkan jiwa walaupun pada bahagian yang tidak kelihatan. Apa yang dipanggil semangat tukang atau budi bahasa Malaysia bukan sekadar merujuk kepada kemahiran membuat sesuatu. Ia adalah hati yang hampir berdoa untuk kebahagiaan orang yang menggunakannya, orang yang diselamatkan olehnya. Jarum 0,03 mm. Ia hanyalah sekeping logam kecil yang akan terbang ditiup angin. Tetapi di dalamnya terkandung haba yang cukup kuat untuk mengubah keputusasaan menjadi harapan, merentasi sempadan, merentasi bahasa. Jessica dan Michael, serta kembar Noah dan Oliver. Kehidupan mereka, kini dan selamanya, masih diterangi oleh cahaya kecil yang dinyalakan oleh sebuah bengkel lama di Malaysia. Dunia ini besar, tetapi apabila benar-benar dalam kesusahan, kehangatan tangan yang membantu mungkin secara tidak dijangka wujud di tempat yang sangat dekat dan kelihatan usang. Kebenaran di sebalik kata-kata, yang menyelamatkan kami hanyalah Malaysia, adalah teknologi bernama kelembutan, yang masih berakar umbi di negara ini.